أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua hari ini, sihat? Alhamdulillah sihat. Oh, hari ni Mak Ajar bawa siapa tu? Alah, comel cucunya. Ni tak sekolah Oh, dah sekolah holiday Oh, belum. Siapa yang cakap sekolah holiday tu? Terkejut juga sekolah holiday. Cepatnya. Apa dia? Oh, next week Oh, puasa pun holiday, sekolah holiday. Oh, senanglah juga. Tapi tak senang juga. Budak-budak kat mak nak makan, leceh. Kau leceh, betul. Tak senang jugalah. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini kita nak bincangkan topik yang khusus kerana pada minggu ini kita berada pada minggu Ihya Ramadan yang dianjurkan oleh pihak Masjid Darul Ghufran. Sebab itu topik-topik yang akan dibincangkan oleh asatiza tak kiralah bagi saya mungkin kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah isyak, semuanya lah. Kuliah subuh ada tak? Mungkin ada kuliah subuh, mungkin semuanya lah dibincangkan mengikut kepada topik Ramadan. Jadi topik kita pada pagi ini ialah tentang Al-Quranul Karim, iaitu tentang berteman dengan kalamullah di bulan Ramadan. Bagaimana Al-Quranul Karim ini boleh menjadi teman kita sepanjang bulan Ramadan sehingga ianya membentuk jati diri kita sebagai seorang muslimah yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan status hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan keberkatan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Pada bulan itu Allah Subhanahu wa taala memfardukan ke atas kalian dengan puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup padanya pintu-pintu neraka al-jahim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW di situ lafaznya sedikit berbeza. Nabi SAW menyebutkan dibukakan pada bulan Ramadan ini pintu-pintu syurga. Ada dua keistimewaan yang kita dapati daripada hadis tersebut. Satu, kita dapati bahawa bulan Ramadan ialah bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita dengan pintu syurga. Kedua, bulan Ramadan ialah bulan yang Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka. Okey, maksudnya begini. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala buka pintu syurga, tutup pintu neraka, ialah kalau kita rujuk dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi, beliau mensyarahkan dengan satu penukilan yang diambil daripada Al-Qadi Iyad. Dia kata begini. Maksud daripada hadis itu, bila kita kata Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu syurga, ialah kerana banyaknya amalan, banyaknya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Okey? Jadi bulan Ramadan inilah bulan yang kita biasanya menghentikan kemaksiatan. Kemaksiat on juga bulan Ramadan. Tu pandai-pandailah ya. Kita jaga diri kita sendiri. Sebab kita dalam keadaan yang berpuasa, kita ingin puasa kita ni 100/100 orang kata. Dapat markah penuh. Kita kalau nak dapat markah penuh masa bulan Ramadan, kita perlu jaga diri kita daripada hal-hal yang boleh merosakkan puasa kita. Jadi biasanya bulan Ramadan kita akan tinggalkan maksiat, jaga lidah kita, jaga hatinya juga, jaga pandangan. Daripada hujung rambut hingga hujung kaki kita akan jaga supaya tidak melakukan kemaksiatan. Kerana apa tadi Nabi sebutkan? Ramadan Allah bukakan pintu syurga. Jadi Al-Qadiyat kata apa? Setiap amalan yang kita buat, amalan-amalan itulah yang akan menghantar kita kepada setiap pintu syurga yang telah dibukakan tu. Pintu syurga ada berapa?
8. Okey, pertama apanya Fitri? Kena ketuk. Itu yang masalahnya tu, kalau jawab tu kan kena explain. Pintu solat, pintu puasa lagi. Pintu sedekah lagi. Sebut je Fitri, sebut je tak apa. Ya, talian hayat. Kak Su nak tambah. Pintu, tadi apa Fitri? Pintu solat. Pintu puasa. Pintu sedekah. Pintu jihad. 5. Pintu rezeki. Rezeki tak? Apa? Pintu sabar. Lagi? 6. Kak Zah? Kak Zah? Pintu berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. 7. Pintu taubat. 8. Ya. Orang yang menahan kemarahannya. 8 pintu ni. Tapi ada juga pintu-pintu yang lain ya. Sebab yang disebut dalam hadis 4 secara confirm, lagi 8 dipersisihkan di kalangan para ulama. Okey. Yang 4 yang confirm tu ialah pintu solat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad. Ini confirm dalam hadis Nabi SAW. Lagi 4 tu ialah ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi tak masalah, tadi boleh pintu sabar, pintu taubat. Tadi apa Kak Zahra? Pintu berbakti kepada kedua ibu bapa. Last kali pintu menahan kemarahan. Jadi dalam bulan Ramadan, pintu-pintu ini, pintu-pintu syurga ini dia dekat dengan kita. Kita banyak berpuasa, memang banyak berpuasa pula. Kita berpuasa, memang Ramadan memang kena puasa lah, bukan banyak puasa. Kita berpuasa, kita bersedekah, kan? Ni amalan-amalan yang banyak kita buat. Kemudian pintu tadi, pintu taubat, banyak bertaubat kerana minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad, jihad ni tak semestinya kita kata pergi berperang ya. Jihad ialah melawan hawa nafsu kita. Tengok makanan sedap, tahan, kan? Tengok air, Allah, tengah-tengah panas, tengah panas, Allah, tengok air longkang pun sedap. Tengah panas kan, dia tengok air longkang mengalir pun, oh sedapnya. Padahal air longkang boleh bayang teh susu, macam tu sekali. Tapi menahan kan, nampak tak kita menahan, itu kita panggil sebagai jihad kita. Kita rasa nak marah tu dari ada kan, ni pun jihad juga. Tapi ada pintunya. Pintu menahan marah, pintu sabar, ni semua termasuk. Maka di situ kita panggil orang yang dia berada pada bulan Ramadan ialah mereka yang dekat dengan semua pintu-pintu syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan. Kerana kebiasaannya dalam bulan Ramadan kita buat banyak amal kebaikan yang boleh menghantar kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara amalan yang boleh kita laksanakan ialah membaca Al-Quranul Karim. So ni amalan yang boleh juga menghantar kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ramadan ialah bulan Al-Quran. Saya terus masuk pada slide saya di sini. Dapat slide-nya tak? Tak dapat? Ustazah Fakhrunnisa lupa nak beri ni link Boleh download di bit.ly / apa? Oh, kat Telegram dah ada. Okey. Siapa yang ada join Telegram Ustazah Sakinah boleh download daripada situ ya. Kalau tak ada tak apalah, dekat sini. Mungkin admin boleh letakkan di pautan komen supaya muslimat-muslimat yang di rumah juga boleh dapat muat turun nota itu. Ya. Apa dia? Oh, dalam Facebook sudah ada link. Ya, dalam Facebook sudah ada link. Siapa-siapa yang boleh buka Facebook, kemudian nanti boleh muat turun ya nota ini. Jadi nak tulis ke tak linknya? Ayalah, duduk balik.
Duduk balik lah. Nanti tengok di Facebook ya. Di mana tu Fitri? Oh, Simo. Cute lah. Simo tengok Simo. Okay. Di Facebook dah ada ya. Mungkin ada yang muslimah-muslimah yang ikuti daripada rumah juga tak perasan. Pihak masjid telah letakkan pautan di ruangan Facebook di bahagian description di situ. Boleh nanti lihat dan download supaya dapat mudahlah ikuti perbincangan yang ingin saya bawa pada pagi ini. Baik, pertama sekali kita nampak di situ ialah saya letakkan Ramadan ini ialah bulan Al-Quran. Apa dalilnya kita kata Ramadan ni bulan Al-Quran? Dalil tersebut kita boleh dapati Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan iaitu permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan yang batil. Bermakna daripada ayat ini surah Al-Baqarah ayat 185 jelas menunjukkan kepada kita kenapa Ramadan dipanggil sebagai bulan Al-Quran. Kalau merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya Al-Quranul Azim, dia menyatakan bahawa Allah telah memuliakan bulan puasa ni di antara bulan-bulan lainnya. Dalam Al-Quran, Allah tak kata Quran ni turun pada bulan Rejab, bulan Sya'ban ataupun bulan Zulqa'idah. Kan? Tidak disebutkan demikian. Tetapi dalam Al-Quran secara khusus Allah tekankan Ramadan adalah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai bentuk pemuliaan yang Allah berikan pada bulan ini. Dan juga keistimewaan ini diberikan kepada bulan Ramadan yang tidak ada pada bulan-bulan lainnya. Maka sebab itu kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang sentiasa kita berteman dengan Al-Quranul Karim dan kita baca Al-Quranul Karim bagi meraih manfaat ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik, di sini sebelum kita masuk bagaimana cara kita untuk berteman dengan kalamullah itu, kita akan bincangkan terlebih dahulu apakah keutamaan yang boleh kita peroleh daripada pembacaan Al-Quran. Tadi saya bawakan surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 185. Okey, cantik. Siapa yang tafsirkan ayat itu saya berikan? Imam Ibn Kathir rahimahullah, pentafsiran tentang kemuliaan bulan Ramadan kerana Allah turunkan Al-Quran. Sekarang kita masuk pada perbincangan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang membincangkan tentang keutamaan kita ni sebagai hamba Allah yang membaca Al-Quranul Karim. Pertama, saya ingin datangkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka. Hanya orang yang beriman ada ciri begini. Orang lain kalau dia non-Muslim ke siapa-siapa yang tak beriman, kalau dia baca Quran, kan kita nampak ramai aja orang yang baca Al-Quran, Muslim ataupun bukan Muslim. Tetapi yang membuatkan jiwa kita gemetar ketika kita membaca ataupun dibacakan kepada kita dengan ayat-ayat Allah ini ialah orang yang beriman. Cirinya mesti begitu. Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah keimanan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Okey. Tengok macam ni .
Yang pertama dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah kata apa? Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, Al-Anfal ayat 2. Maka ini tujuannya kenapa kita baca Al-Quran. Kita ni hidup ya muslimat, kita kadang-kadang kita lalai. Kita semua beriman kepada Allah, tetapi kita kena ingat keimanan kita ni dia ada sifat. Sifatnya naik dan turun. Okay, ada hari iman kita naik tingginya. Kan? Rasa nak qiyamulal je. Betul, rasa nak buat baik dengan semua orang senyum. Senyum, cakap baik-baik, semua kan sopan santun, boleh nyanyi lagu lemak manis kan? Sopan santun, lemak manis kan, baik je. Sebab apa? Imannya naik. Tapi tengok bila iman kita turun, apa jadi? Mukanya masam, dengar orang semua nak tengking, malas nak solat, tidur pun rasa tak nak bangun, ya Allah. Macam itu keadaannya kan. Isyak pun dah masuk, isyak pun Allah malasnya rasa nak tidur je. Macam itu imannya turun kan. Kadang-kadang kita begitu. Tapi kenapa di sini pentingnya baca Al-Quran? Bila seseorang tu dalam keadaan keimanan yang menurun, Allah akan naikkan keimanannya. Saat kita membaca Al-Quranul Karim. Sebab tu Al-Quran ni hari-hari. Okay? Hari-hari perlu dibaca. Supaya dalam keadaan keimanan kita menurun, kita akan terhindar dari melakukan kemaksiatan. Sebab biasanya iman yang menurun ini dia merupakan pintu utama untuk kita dekat dengan kemaksiatan. Sebab kita rasa malas nak buat baik, malas nak jadi hamba Allah yang taat. Jadi bila kita baca Al-Quran, keimanan yang turun tu dia akan meningkat. Sebab tu tadi Allah kata, "Idza tuliyat 'alaihim ayatuna zadatuhum imana." Apabila dibacakan kepada mereka dengan ayat-ayat kami, maknanya ayat Al-Quran. Tak kira sama ada dibacakan ataupun kita yang baca. Kadang-kadang bukan kita baca tapi orang lain baca kita dengar. Contoh pergi kuliah, dengar ustazah baca ayat ini, ni dah bertambah keimanan ke belum? Tanya terus sekarang. Tak tahulah Kak Su. Belum naik lagi. Oh, kejap lagi je naik lah. Okay. Dia belum naik lagi. Nak tambah naik tu kan. Sebab apa kita dengar ustazah baca ayat Quran, kita dengar tadi dah 2 dah ayat Quran saya baca. Betul tak? 2 ke 3? Tak ingat dah berapa dah? 2. Nampak sangatlah ni melayang mana ni. 2. Dah 2 dah ayat Al-Quran yang saya baca, mudah-mudahan. Ayat pertama kita dengar tentang bulan Ramadan tadi. Okey, bertambah keimanan kita. Maksud bertambah keimanan tu, tak sabarnya nak Ramadan. Ini maksudnya bertambah keimanan. Bukan bertambah keimanan tu, begitu, bukan gitu. Tapi maknanya keseronokan kita untuk bertemu Ramadan, kan? Rasa kebahagiaan, rasa tak sabar nak beramal soleh. Ini maksud bertambah keimanan kita. Pertama bila dengar tadi, bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Tak sabarnya lah bulan Ramadan ni. Nak baca Al-Quran, nak khatam Al-Quran. Ya gitu rasanya. Bila kita dengar ayat yang pertama. Masuk pada ayat yang kedua, Masya Allah. Dengar surah Al-Anfal ayat yang kedua, memang betul lah. Aku kena baca ni, memang iman aku lemah ni. Macam tu kan? Keadaannya semikian. Dia bertambah menaik dan menjadikan kita orang yang lebih bersemangat untuk beramal ibadah. Sebab itu di sini Allah kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, sebaik-baik kamu ialah orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iman yang bertambah tadi, dia akan jadikan kita insan yang baik kan? Sebab apa? Kita dekat dengan perkara-perkara kebaikan. Bila kita dekat dengan perkara-perkara kebaikan, itulah yang menjadikan kita orang yang sentiasa ingin mentadabbur Al-Quran. Kita akan berusaha untuk menjadi sebaik-baik insan. Maka antara caranya ialah tadi bila kita dah tahu kalau kita ni baca Al-Quran, bertambah-tambah keimanan dan kita nak setiap hari diri kita dalam keadaan yang sedemikian. Maka kita usaha untuk jadi yang bahagian kedua ini, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita mungkin tak boleh mengajar Al-Quran, tapi kita nak belajar Al-Quran.
Dua-dua adalah orang yang baik, Nabi kata. Sebaik-baik kita semuanya lah orang yang belajar Al-Quran. Mungkinlah kita kata, ustazah saya bukan ustazah nak mengajar Quran. Kalau Iqra pun boleh lah kan. Iqra macam mana bacanya? A-I-U itu mukaddam A-I-U tu mukaddam lama saya tak dengar mukaddam kan. A-I-U Abu Tausi. An-in-o nah betul. Dah tak ada lagi konsep tu baca Quran kan. Tu zaman-zaman kita Mak Isa zaman-zaman kita. Babi bu tati tu kan macam tu kan. Sekarang taklah, sekarang Iqra. Popular cara bacaan. Apa Abu Tausi. Yelah betul lah dulu budak-budak belajar macam tu kan. Tapi yang kita nak kata sekarang ini, belajar Al-Quran adalah sesuatu yang menjadikan kita orang yang baik. Okay? Belajar Al-Quran ni dia tak boleh berhenti pada tahap mungkin dulu masa kita kecil-kecil kita pergi rumah makcik-makcik kan dekat blok baca Quran kan. Kita tak boleh berpada dengan keadaan itu. Sekarang usia kita pun dah macam gini, kita mesti perbaiki lagi. Mungkin ada perkara yang baru kita belajar, dulu makcik ngaji tak ajar perkara ni, bila belajar sekarang, alhamdulillah kita dapat upgrade ilmu bacaan Al-Quran kita. Ataupun belajar Quran ni tak semestinya kita kata belajar bacalah, belajar tafsir, ni pun boleh kata belajar Al-Quran kan? Belajar tafsir, tadabbur Al-Quran, cara bacaan-bacaan yang lain, contoh qiraat, ni semua baca Al-Quran. Maka di sini kita kata nak jadi orang yang baik, yang menambah keimanan itu ialah dekat dengan Al-Quran, caranya juga ialah dengan mempelajari itu tadi. Bukan hanya berpada dengan kita nak cuma baca, tahu baca dan fasih pembacaannya. So kalau orang yang ada yang kedua tu boleh ajar pun alhamdulillah. Tapi kita ibu-ibu mesti ajar pada anak kan. Cik Ana ajar ni, ajar Salihah kan. Ajar juga Cik Ana, betul tak? Ajar Al-Fatihah, ajar Qul Huwallah, ajar Bismillah kan. Baca Bismillah, makan Bismillah. Macam tu kan. Mak-mak, nenek-nenek, dah baca Bismillah belum? Tiba-tiba suruh baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah? Budak tu kebir. Nenek nak show off dengan members. Cucu aku pandai baca Al-Fatihah. Aku ajar je baca Fatihah kau. Baca Fatihah, budak tu kebir. Nak show off dengan members pula kan. Tak apalah, show off yang baik lah sebenarnya kan. Bagus juga boleh je, tak masalah. Cuma nak kata di sini ialah orang yang terbaik ialah mereka yang berusaha untuk belajar Al-Quran. Tak kira ia tentang pembacaan ataupun pentafsiran Al-Quran itu ataupun hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan juga yang terbaik di sana ialah mereka yang mengajarkannya kembali kepada orang yang perlu untuk diajarkan. Seterusnya di sini, bacaan jiwa raga kita tadi. Nombor 2 tadi, jadi insan yang terbaik Hadis riwayat siapa tadi? Muslim kan? Al-Bukhari. Oh bukan Muslim Bukhari. Okey, sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ketiga yang merupakan bacaan jiwa raga kita. Al-Quran dia bukan hanya memberikan kesan kepada jiwa kita, tetapi ia juga akan memberi kesan kepada identiti kita sebagai seorang Muslimah. Kerana ada 4 keutamaan yang disebutkan di sini, iaitu dalam surah Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai umat manusia,
sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin dan yang ada di dalam dadamu. Wa shifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, dan juga menjadi hidayah, itu petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Daripada ayat ini kita ada 4. Okey, 4 keutamaan. 1 mau'izah, 2 syifa, 3 huda, 4 rahmat. Orang yang baca Al-Quran dia akan dapat 4 perkara ini. Pertama, mau'izah. Saya ambil penerangan daripada Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Dalam kitab ini Imam At-Tabari menjelaskan setiap satu daripada 4 itu tadi. Okay, keempat-empat tu diterangkan kepada kita. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan mau'izah? Iaitu nasihat dan peringatan. Al-Quran kita baca tadi kan, dia akan jadi peringatan bagi diri kita. Peringatan tentang apa? Iaitu tentang seksa dan takut dengan janji Allah. Ini maksudnya mau'izah. Bila baca Al-Quran, dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang menerangkan kepada kita tentang azab api neraka, tentang dosa, tentang larangan melakukan kemaksiatan, tentang kisah-kisah umat yang terdahulu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka dengan azab kerana apa? Keingkaran mereka. Semua ini kita panggil ia sebagai mau'izah, nasihat, peringatan pada diri kita tentang seksa dan takut dengan janji Allah. Bermakna orang yang baca Al-Quran dia bukan baca saja-saja. Dia akan menjentik keimanannya tu tadi kan, bila bertambah tu dia akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutannya kepada Allah juga bertambah, akhirnya dia akan tinggalkan hal-hal yang boleh menyebabkan dia masuk dalam api neraka. Dia akan tinggalkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia mendapat siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Okey? Pertama, mau'izah. Kedua tadi apa? Syifa. Syifa maksudnya apa? Penawar. Lagi? Penyembuh. Lagi? Obat. Betul tak Cik Ana obat? Betul. Lagi? Penawar, penyembuh, obat. Lagi tak adalah. 3 je. Syifa tu. Tak tahu. Kat semua ada. 3 tu cukup lah. Cukup. Okey, alhamdulillah. Syifa dia sebagai penawar. Penawar apa? Penawar hati kita. Tapi dari kejahilan. Dalam Al-Quran ada banyak ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Dalam Al-Quran Allah ceritakan pada kita tentang penciptaan manusia, bagaimana bayi berkembang dalam rahim ibu, bagaimana hujan turun. Allah ceritakan kepada kita tentang bagaimana pergantian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi. Allah ciptakan pelbagai macam penciptaannya dalam Al-Quran dan Allah beritahu kepada kita. Jadi orang yang baca Al-Quran sekaligus kita kata dia akan memperoleh ilmu yang banyak. Hatinya yang jahil, ataupun mungkin hati jahil ni kita kata apa tahu? Kadang-kadang kita ni tak terbuka walaupun kita dah nampak pelbagai macam kebenaran. Ni sekarang bila kita baca Al-Quran, itulah yang menjadi titik tolak kepada kita untuk fikir tentang setiap sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kita kadang-kadang nampak tapi kita lupa bahawa apa yang ada di depan mata kita ni adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Bila kita baca Al-Quran, kita buka helaian demi helaian, lembaran demi lembaran, Allah ceritakan tentang pelbagai macam penciptaannya. Ia menjadikan kita orang yang yakin bahawa ada Tuhan yang menciptakan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah beritahukan kepada kita tentang segala sesuatu tu dalam Al-Quran.
Kan? Jadi kita kalau jahil, kita baca Al-Quran, itulah obatnya yang menjadikan kita orang yang berilmu, mengetahui tentang pelbagai macam berkaitan dunia dan akhirat juga. Sebab dalam Al-Quran bukan hanya menceritakan tentang dunia kita ni lah penciptaannya, tetapi banyak perkara-perkara yang akan berlaku kelak. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita juga. Jadi ini yang dikatakan sebagai syifa, penawar bagi hati kita tu tadi kan, daripada sebarang macam kejahilan. Baik, yang kedua ialah huda. Ketiga. Ketiga ialah hudan, iaitu petunjuk. Petunjuk tentang apa? Dia kata di sini, iaitu bila Allah kata Al-Quran ini sebagai hudan, bermaksud ia merupakan penjelasan tentang halal dan haram. Dalil bagi perintah mentaati Allah dan larangan melakukan maksiat. Dalam Al-Quran ceritakan tentang apa yang boleh kita makan, apa yang tak boleh kita makan. Dalam Al-Quran ceritakan mana yang mahram, mana yang bukan mahram kita. Ini semua tentang halal haram. Allah ceritakan mana wanita yang boleh dinikahi, mana wanita yang tidak boleh dinikahi. Ada pelbagai macam dalil tentang halal dan haram Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita. Begitu juga dalil bagi perintah mentaati Allah. Allah suruh kita berpuasa. Dalilnya dalam Al-Quran. Betul tak? Allah suruh kita bayar zakat. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah suruh kita pergi haji. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah suruh kita berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Dalilnya dalam Al-Quran juga. Allah suruh kita jadi wanita yang qanitat, wanita yang taat kepada suami dalam Al-Quran juga. Nampak tak? Al-Quran ini berisi banyak ketaatan-ketaatan yang Allah berikan kepada kita sebagai petunjuk. Kalau kalian tak tahu, tadi kan dah jadi penawarnya untuk hati yang jahil. Sekarang ada hudan kan kat situ kan, ada petunjuknya supaya kalian dapat beramal dengan baik pada apa yang telah ditunjukkan itu tadi. Selain itu, petunjuk yang lain dalam Al-Quran ialah tentang larangan melakukan maksiat. Allah larang kita ambil riba, Allah larang kita mengumpat, Allah larang kita berbisik-bisik, Allah larang kita jadi orang yang melakukan zina. Banyak sangat perkara-perkara larangan dalam Al-Quran ini. Ini kita panggil sebagai hudan, petunjuk bagi orang yang membacanya. Seterusnya yang terakhir, yang keempat di sini ialah rahmat. Rahmat apa cerita tu? Allah merahmati siapa yang dikehendakinya dengan Al-Quran. Dikeluarkan dari kesesatan kepada kebenaran dan diselamatkan dari kebinasaan. Inilah yang Imam At-Tabari jelaskan kepada kita. Bila kita kata Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang yang beriman, bermakna Allah berikan kepada kita dengan kasih sayangnya, Allah berikan kepada kita dengan kecintaannya kepada orang yang dia kehendaki dengan Al-Quran, dengan berkat Al-Quran. Kemudian Allah keluarkan kita daripada kesesatan kepada kebenaran dan selamatkan kita dari kebinasaan. Jadi ada 4. Untuk yang nombor 3 ni kita boleh bagi macam ini. Satu tadi apa? Mau'izah. 2, syifa. 3, hudan. Hudan ni petunjuk 4, rahmat. Rahmat nak faham je, kita kata kasih sayang Allah. Sifat tadi penyembuh, penawar, ubat. Mau'izah tadi nasihat. Okey, penyembuh jiwa raga kita ialah bila kita membaca Al-Quran itu, ia akan memberikan kepada kita dengan pelbagai macam nasihat, penawar, petunjuk dan juga rahmat bagi diri kita. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Catat dululah.
Maka tak habis catat je, banyak sangat Zul cakap je. Tak apa, nanti boleh tengok nota tu kan. Kalau tak sempat lah nak catat. Okey, sekarang kita masuk pada ganjaran membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama, saya rasa hadis-hadis ni popular lah, kita tahu kan, banyak kali kalau cerita pasal Al-Quran, hadis ni mesti keluar. Tentang satu huruf, satu pahala, kebaikan. Okay, riwayat Imam At-Tirmizi dengan satu hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran ini, falahu bihi hasanatun, padanya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan umpamanya ialah 10, digandakan kepada 10 kebaikan. Jadi Nabi kata apa? La aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata bila kita baca alif lam mim itu satu huruf, tetapi Nabi sebutkan walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi berapa semua? 30. Bayangkan kalau kita baca setengah muka surat ada berapa huruf tu? Tak terkira kan? Banyak sangat. Ini ganjaran orang yang dia baca. Nampak sangat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Makna poin yang akhir tadi, yang mana tu, yang rahmat itu, kita dapat masukkan pada hadis ini. Banyak baca Al-Quran dapat, baca satu huruf dalam Al-Quran dapat 10. Ini saya tulis boleh nampak Okay. Sekarang Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan ganjaran orang yang baca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada ayat Al-Quran itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada dia dengan kebaikan. Okay. Satu kebaikan Nabi sebut sama dengan 10 kebaikan. Jadi satu huruf Al-Quran. Namun Nabi SAW kata, satu huruf ini bukan bermakna alif, lam, mim. Satu huruf. Okey? Kalau kita faham satu huruf ni, oh alif, lam, mim satu huruf ni maknanya ni 10 lah. Macam tu kan? Tapi Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maksudnya alif, lam, mim ini 10, lam ini 10, mim ini 10. Macam kita baca Yasin kan? Yasin. Makcik-makcik suka baca Yasin kan? Okey. Wal Quranil Hakim. Macam tu kan? Okey. So makcik-makcik suka baca Yasin. Okey. Ya 10, sin 10. Ini yang Nabi SAW jelaskan kepada kita tentang ganjaran orang yang dia baca Al-Quran. Maka kalau jadi banyak baca Quran, kalau gini kita fikirkan, oh kalau lah baca setengah je dah berapa dah tu? Subhanallah. Banyak dah tu kan? Kalau baca satu muka surat dah berapa? Bayangkan kalau baca satu juzuk. Kat sama tu, banyak kan? Ini yang kita hendak ni. Lagi-lagi bulan Ramadan, betul tak? Bulan Ramadan ni bulan yang penuh keberkatan tadi Nabi kata. Al-Quran ni sendiri dan mendatangkan kepada kita dengan pelbagai macam keutamaan dan kebaikan. Kalau kita dapat tu pahala yang sebanyak ini, memang saya katalah Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu syurga tu pada hamba-Nya. Tapi kena ikhlas bukan tiba-tiba memang nak dapat ni je, tak boleh lah. Nak tunjukkan members, pahala aku banyak tau. Hari ni kau dah kira dah berapa kau punya? So hari ni kau baca Al-Quran. Kau dah kira dah berapa satu muka surat? Aku dah kira dah berapa. Kau punya total berapa? Challenge gitu tak payahlah, penat. Bila nak game ni kan? Bila nak game kalau macam itu? Tak payahlah. Leceh.
Kita baca Quran tu kita-kita je lah tak payahlah nak challenge-challenge dengan kawan ke apa kan. Tapi bagus juga tau, dia bagi motivasi, semangat kan. Kalau seorang-seorang pun nanti letih juga. Tak ada ni, tak nampak kan. Maksudnya kita macam tak ada kawan, seorang tiba-tiba tidur je. Baru baca alif lam mim. Tu tidur. Baru alif lam mim tidur. Tak apalah dapat 30 dah Ustazah. Alhamdulillah. Gitu pula kita. Tak apalah Ustazah, yang penting dapat 30. Hari ni saya target. Satu hari 30 je boleh tak? Tak ada masalah. Terpulang. Okey, ikut kepada kemampuan masing-masing. Baik, seterusnya di sini. Nabi SAW pernah memberitahu kepada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ada pada satu hari dijumpa dengan Nabi SAW dan dia minta kepada Nabi dengan wasiat. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikan kepada saya dengan wasiat. Nabi kata kepada dia, alaika bitaqwallah. Hendaklah engkau jadi hamba Allah yang bertakwa. Abu Zar kata kepada Nabi, fa innahu ra'sul amri kulli. Itu Nabi kata, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah kerana itu merupakan perkara yang paling utama dalam semua perkara. Maknanya kita kalau nak baca Quran mesti ada takwa kepada Allah. Barulah semua keutamaan itu kita boleh dapat. Kan? Kalau baca Al-Quran tanpa ketakwaan, dia memang tak menambah keimanan. Baca Al-Quran tanpa ketakwaan tak boleh menjadi orang, menjadi insan yang terbaik. Baca Al-Quran, kalau kita ni tak bertakwa, tak dapatlah 4 perkara tu. Quran tak akan jadi syifa, Quran tak akan jadi hudan kepada kita. Sebab tu Nabi kata apa? Takwa ini ialah main ataupun kita switch dia yang paling utama untuk semua perkara. Abu Zar Al-Ghifari, dia kata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kau tambahkan kepada aku lagi dengan nasihat. Nasihat pertama tentang takwa. Nasihat kedua dia kata, tambahkan lagi nasihatnya, tak cukup nasihat itu, pendek sangat. Dia macam ginilah, tiba-tiba Ustazah Sakinah datang kuliah, alaika bitaqwallah, dah balik dah. Macam mana rasanya? Itu je Ustazah. Dah, awak pegang je takwa kepada Allah ni, okay, balik rumah pandai-pandailah bertakwa kepada Allah. Tu saya balik. Apa rasa? Tak best. Penat-penat aku datang daripada Woodlands. Dia cakap pasal takwa je, baik tengok dekat ni dekat Facebook je. Sebab tu di sini Abu Zar dia kata, Nabi tambahkanlah untuk saya tentang takwa tu. Sebab Nabi SAW ni biasa je begini ya. Kalau saya baca hadis Nabi, bila ada orang minta nasihat kepada Nabi, pertama sekali Nabi akan pesan tentang takwa. Itu standard. Kalau ada orang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, kau berikanlah wasiat kepada saya. Wahai Rasulullah, nasihatkan saya. Wahai Rasulullah, pesan pada saya. Pertama sekali Nabi akan kata apa? Usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian dengan ketakwaan. Sebab tu tadi Abu Zar dia datang jumpa dengan Nabi. Dia minta wasiat daripada Nabi. Nabi standardnya biasa. Nabi kata apa? Alaika bitaqwallah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dhar dia minta supaya Nabi tambahkan lagi wasiat itu. Dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah zidni. Wahai Rasulullah, kau tambahkanlah untuk aku dengan wasiat yang lain. Nabi pun kata kepada dia, alaika bitilawatil Quran. Hendaklah engkau melazimi pembacaan Al-Quran. Kenapa? Nabi beritahu kepada dia, fa innahu nurul laka fid dunya. Bacaan Al-Quran adalah cahaya untuk engkau di dunia. Wa zukhrul laka fis sama, dan ia akan menjadi satu bentuk bekalan ataupun perbendaharaan untuk engkau di langit. Maksud di langit inilah di akhirat nanti. Dia akan jadi amalan yang begitu bagi diri kita. Jadi Nabi SAW sebutkan orang yang dia melazimi pembacaan Al-Quran, Al-Quran itu dia akan jadi cahaya dalam hidup dia ketika dia di dunia ini. Kita nak faham cahaya tu apa, dia boleh maksudkan pada semua keutamaan itu tadi.
Kenapa Al-Quran itu dia jadi cahaya bagi diri kita? Sebab Al-Quran adalah mawa'izah. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah rahmat. Al-Quran adalah hudan. 4 perkara ini adalah cahaya dalam kehidupan seseorang yang beriman kepada Allah. Ini semua dipanggil sebagai ilmu. Sebab itu disebutkan bahawa al-ilmu nurun. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pesan kepada kita al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu ini adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang melakukan dosa dan maksiat. Jadi bila Al-Quran dibaca, dia menjadi mau'izah, dia menjadi hudan, dia menjadi syifa, dia jadi rahmat itu tadi kan, ini adalah cahaya bagi diri kita yang menghalang kita melakukan kemaksiatan. Sebab tu Nabi kata apa? Quran, kamu baca, lazimi ia, dia akan jadi cahaya bagi kamu di dunia. Wa zukhrul laka fis sama. Dan Al-Quran itu dia akan menjadi pembendaharaan ataupun kata harta lah untuk engkau di langit. Kenapa di langit? Dia anggap sebagai amal pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat ke langit. Yang menjadi investment kita di akhirat kelak. Sebab itu Nabi juga ingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran kerana Al-Quran itu dia akan datang pada pemiliknya sebagai syafaat di hari kiamat. Al-Quran yang kita baca, dia akan datang pada kita di hari kiamat sebagai syafaat. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW kata apa? Ada 2 amalan yang boleh memberikan syafaat pada kita. Puasa dan juga Al-Quran. Puasa ni akan datang pada Allah. Mungkin kita ni seorang yang berdosa pada Allah di hari kiamat. Puasa tu akan datang pada Allah. Dia kata pada Allah, Ay Rabb, wahai Tuhan, orang ini dia telah menahan makan, dia telah menahan minuman kerana aku. Iaitu kerana aku ni puasa. Kemudian dia minta supaya dia dapat berikan syafaat kepada kita. Al-Quran juga dia akan datang. Okay? Al-Quran akan datang, dia beritahu kepada Allah, Ay Rabb, orang ini dia menahan matanya di malam hari kerana aku. Iaitu untuk baca aku ni ya Allah, maka jangan seksa dia. Itu maksudnya, aku nak berikan syafaat pada dia. Nabi kata apa? Allah izinkan puasa dan juga Al-Quran beri syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Sangat besar ganjarannya ni. Bila kita berpuasa dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bila kita baca Al-Quran dalam keadaan yang penuh teliti, penuh tekun ya, untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Maknanya bukan bacaan yang saja-saja, bukan amalan yang biasa-biasa, tetapi ia adalah amalan yang boleh menyelamatkan kita di akhirat kelak. Akan datang untuk membantu kita memberikan syafaat pada diri kita. Kita mungkin dekat dunia ni ya muslimat, kita tak sedar. Maknanya kita ni tak rasa perkara-perkara itu yang kita buat ni akan memberikan manfaat untuk kita di akhirat. Sebab biasanya kita buat sesuatu dekat dunia ini, kita nakkan balasan yang kita nampak di hadapan mata kita. Tetapi ada perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan untuk kita di akhirat kelak. Itu yang kita hendak. Sebab apa? Kehidupan di akhirat sangat menakutkan. Bila Allah bangkitkan kita daripada alam barzah itu, kubur itu kan, beratur di padang mahsyar, ia sangat menakutkan. Kita sangat perlukan amalan kita. Kita tak perlukan orang yang kita sayang. Kita tak kenal waktu tu siapa bapa kita, mak kita, anak kita, suami kita. Kita tak kenal dah. Kita fikir tentang diri kita. Apa amalan yang akan aku bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita fikir. Sebab tu Al-Quranul Karim ini amalan yang paling besar ganjarannya Allah berikan. Al-Quran boleh berikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Hari yang sangat menakutkan, sangat huru-hara. Kita akan cari orang nanti. Siapa boleh bantu kita? Siapa yang boleh beri syafaat pada diri kita? Kita sangat mengharapkan perkara itu nanti di akhirat. Tapi antara caranya ialah beramal soleh dengan membaca Al-Quranul Karim. Sebab itu di sini, saya nak berikan motivasi kepada anda. Mungkin ada kata, Ustazah, saya baca Quran ni tersekat-sekat. Kan? Tak fasih macam Kak Som.
Oh, Kak Som boleh siap berzanji kan, al-jannatu wa na'imu. Kak Som kan siap boleh baca berzanji. Mak Isa pun terannum Mak Isa. Boleh baca, kita orang tak macam diorang, sedih kita orang ni. Baca Quran pun tersekat-sekat, ya Allah. Tapi Nabi janji pada kita, orang yang memang baca Quran fasih tu memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia dengan ganjaran pahala. Tapi kalau kita ni yang tersekat-sekat ni macam mana? Adakah kita ni kata kita bacaan kita tak ada pahala langsung? Kan sampai malu nak join makcik-makcik tadarus nanti kena marah. Makcik tadarus, kau yang kali besok kau jangan datang lah. Leceh, orang nak khatam baik-baik nak khatam lambat. Kena marah dengan makcik tadarus. Sebab apa? Bacaannya tersekat-sekat. Okeylah ya muslimat, saya kata ginilah. Kalau tahu bacaan tersekat-sekat tak payahlah join makcik-makcik tadarus tu. Nanti diorang marah kita, tak payah. Tak apa, biarkan diorang. Kita join geng-geng yang memang tersekat sama macam kita. Betul lah ya. Baik-baik kita happy-happy nak baca Quran, kena marah, dia punya motivasi jadi terturun kan. Kita pula malu. Betul tak? Nanti makcik-makcik yang lain, ya Allah lambat, bila nak game. Baca satu muka surat ni. Ni satu muka surat pun dah 1 jam, macam mana? Mendatangkan kemarahan orang lain kan. Tapi tak apa. Itu bukan saya kata nak khatam Quran ataupun nak baca Quran mesti join tadarus, tak semestinya. Betul tak? Kita nak baca Al-Quran tak semestinya kena duduk dengan makcik-makcik tadarus, geng-geng tadarus, tak. Kita perlu usaha sebenarnya. Sendiri pun tak apa, ataupun cari kawan-kawan kan. Tak boleh datang masjid, tak apa, kita boleh Zoom. Yang penting apa usaha kita. Masa bulan Ramadan, kita time hari raya dulu, time COVID sampai boleh Zoom tak boleh keluar. Baca Quran tak boleh Zoom, malas lah nak Zoom, tak payahlah. Gitu kita. Tapi sekarang ini kita perlu usaha. Kita tahu kan, bacaan Quran saya tak berapa fasih. Kita carilah kawan-kawan, bacaan Quran tu macam mana? Okey lah. Okey tak apalah kita ni cari satu member yang boleh bantu kita, yang baik bacaannya untuk bantu kita. Alhamdulillah begitu caranya kita. Jangan biarkan langsung Quran ni pada bulan Ramadan. Jangan mentang-mentang kita tak fasih. Tak payahlah, susah leceh, penat atau sekat-sekat kan. Nabi ingatkan begini keadaannya. Untuk orang yang tersekat-sekat tadi dia baca Quran. Nabi kata, Al-mahiru bil-Quran ma'as-safaratil kiramil barara walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqan lahu ajran. Tadi saya dah kata, orang yang baca Quran yang fasih itu memang Allah akan berikan kepada dia ganjaran yang besar. Nabi pun sebutkan di sini, iaitu orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Itu memang ganjarannya besar. Kita tak nafikan lah, bahkan ganjaran-ganjaran yang lain juga dia peroleh. Dan Nabi ingatkan kepada kita, manakala orang yang dia baca Al-Quran tersekat-sekat kerana sukar dalam pembacaannya, baginya 2 pahala. Tetap dapat pahala tau. 2 pahala ni bukannya sikit, walaupun nampak macam gini 2 kan. Allah 2 je, jangan cakap 2 je. Pahala walau 1 pun, ya Allah, kita kata di situ. Pahala ni Nabi ada sebutkan, dalam Al-Quran ada sebutkan, dia boleh jadi 10, Allah gandakan boleh jadi sampai 70, 700 bahkan lebih, Nabi kata. Bahkan lebih. Dan kita tak tahu kalau Allah kata 1 pahala tu berapa yang Allah akan peruntukkan pada diri kita. Mungkin 10, mungkin lebih daripada itu Allah gandakan. Jadi tugas kita ialah sekarang ini baca Al-Quran itu. Kalau kita tak tahu, kita usaha untuk belajar. Kan? Jangan kita biarkan. Tak apalah, kita semangat tadi, baca Al-Quran bulan Ramadan ni Allah muliakan. Sebab apa? Itu adalah bulan yang diturunkan oleh diturunkan Al-Quran. Bila kita ada mindset yang sedemikian, jadikan itu sebagai satu batu loncatan untuk kita belajar Al-Quran. So kita ni boleh bahagikan peringkat macam inilah kita sebagai seorang muslimah. Ada yang mahir tu alhamdulillah, yang mahir usaha untuk khatamkan. Jangan dah mahir malas pula. Masalah nanti tak apalah, malas lah. Bulan-bulan gila pun boleh khatam. Tak mestinya Ramadan. Mentang-mentang mahir gitu pula kita ni kan. Action.
Tamu-tamu namai tak apa, bulan-bulan lain pun tak semestinya Ramadan kena khatam gitu. Janganlah, kita seboleh mana kita usaha kan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian mungkin orang yang tadi kita kata bacaannya tersekat-sekat, yang baru nak start macam tu kan, di sini ialah kita ikut kita punya pace lah tadi, maknanya kita punya keadaan fasa kita sendiri kan, kita usaha juga baca Al-Quran walaupun kita tak khatam. Walaupun kita kata satu hari setengah muka surat lah. Mudah-mudahan makin hari makin banyak. Gitu situasinya. Kemudian mungkin kita tak tahu langsung baca Quran. Itu yang nombor 3 lah saya kata. So kita ada 3 kategori orang yang dalam baca Al-Quran. Tak tahu langsung baca Quran. Makanya bulan Ramadan ini kita belajar Al-Quran. Cari guru yang buka kelas Al-Quran. Saya tengok ya bulan Ramadan ni banyak ustazah-ustazah yang buka kelas-kelas Al-Quran. Sama ada nak tadabbur, sama ada nak baca kan. Diberikan kepada kita dengan motivasi untuk bantu kita ni baca Al-Quran. Jadi kita jangan lepaskan peluang itu. Cari dekat IG banyak. Dekat Facebook pun banyak. Kan? Janganlah tengok artis memanglah tak ada. Carilah masjid ke ataupun mungkin center-center Al-Quran kan. Mereka ada program-program khusus untuk pelbagai macam kategori. So kita pilih kategori mana kita ni kita masuk. Jangan malu saya nak kata. Okay? Tak tahu baca Quran jangan malu. Jangan rasa rendah diri. Tak salah pun tak tahu baca Quran ni kan. Yang salahnya tak nak belajar. Okey, yang malunya patut kita malu, yang patut kita rasa bersalah ni lah bila kita tak nak belajar. Itu masalahnya. Tak kisahlah campur dengan budak-budak pun kan, kadang-kadang. Tak kisahlah satu guru sama dengan cucu, tak apalah. Cucu yang ajar kita, salah ni, macam gini, nek, salah gini. Tak apa. Kita motivasi antara satu sama lain lah, begitu keadaannya kan. Jadi kita ni dalam kata bulan Ramadan sama-sama kita saling membantu. Yang pandai baca jangan rendahkan yang tak pandai baca ya. Dalam hadis ini Nabi ingatkan kepada kita sebenarnya. Yang dah mahir baca, yang memang Allah berikan kepada mereka dengan ganjaran, jangan sesekali nak rendahkan orang yang tersekat-sekat. Sebab orang yang tersekat-sekat pun Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan pahala. Kita yang baca lancar belum tentu Allah terima bacaan kita. Kena ingat tu. Okey? Kita yang baca lancar ni belum tentu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Apatah lagi kita ni dengan sombongnya nak memperlekehkan bacaan orang yang tersekat-sekat. Jadi dia mesti menjadi peringatan bagi diri kita juga yang mahir membaca Al-Quran. Baik, seterusnya. Bagaimana kita ni nak jadi orang yang dekat dengan Al-Quran ya pada bulan Ramadan? Pertama, kita ambil motivasinya daripada Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW di bulan Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ini diceritakan oleh Ibn Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Lebih-lebih lagi terserlah kedermawanannya pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhul Quran. Jibril dia bertemu dengan Nabi SAW setiap malam pada bulan Ramadan, maka dipelajarinya Al-Quran. Fayudarisuhu boleh bermaksud ialah saling mempelajari. Nabi baca, dia dengar, dia baca, Nabi dengar. Begitu. Sebab tu kita panggil tadarus. Okey, kenapa kita namakan tadarus? Sebab satu baca, yang lain dengar. Situasinya begitu. Saling mendengar, saling mempelajari, saling membaca keadaannya. Dan itulah yang dibuat oleh Nabi SAW dan malaikat Jibril setiap malam pada bulan Ramadan. Sehinggalah selesai pembacaan Al-Qurannya. Senang kata, kita faham daripada hadis ini, Nabi baca Al-Quran setiap malam kan? Dengan malaikat Jibril untuk didengarkan, untuk dipelajari bersama dengan malaikat Jibril.
Jadi kita faham bahawa waktu membaca Al-Quran ini ialah setiap hari dalam bulan Ramadan. Di sini saya berikan saranan-saranan masa yang boleh kita laksanakan amalan ini. Pertama, kita boleh ambil masa antara azan dan iqamat setiap solat fardu. Azan dan iqamat. Maksudnya kita pergi masjid, contoh, kita ambil contoh macam inilah, bulan Ramadan pada solat maghrib. Mungkin ada yang berbuka puasa di masjid. Okay? Bila buka puasa di masjid, kita solat maghrib. Itu azan kan? Nanti nak tunggu solat isyak contohnya. Ataupun nak tunggu tapi tak sempat lah. Kita ambil yang ni lah. Yang isyak. Okay? Dah azan isyak nak tunggu qamat. Masa tu boleh ambil masa sedikit untuk kita baca Al-Quran. Mungkin kita kata 1 muka surat ataupun setengah muka surat. Usaha begitu. Ini bagi saya yang paling sikit lah, yang termampu oleh kita. Okay? Cuba buat sedemikian. Kalau mungkin kita orang yang suka sangat solat fardu di masjid, tiap-tiap waktu solat, ada ke muslimat yang begitu? Sempat ke? Solat subuh dekat masjid, zuhur di masjid, kat semua kata tak sempat. Nak pergi pasar bilanya tu kan. Nak masak lagi. Orang rumah nak makan kan, tak masak kita. Kalau kita ni asyik dekat masjid kan. Tapi kalau kita dapat ke masjid itu, bila masuk waktu solat, azan, kita nak tunggu waktu iqamat, kita usaha. Okay, baca Al-Quran ikut kepada mana yang kita mampu, banyak mana yang kita boleh. Baik, seterusnya, kalau itu macam rasa kalang kabut sangat, kita ambil selepas setiap solat fardu. Lepas solat subuh kita baca. Lepas solat zuhur kita baca. Lepas solat asar baca. Maghrib boleh baca? Tak sempat lah. Apa dia? Satu muka je. Tapi kan nak buka puasa. Nak buka puasa macam mana? Maghrib. Kalau nak baca Quran. Lepas buka puasa. Sempat ke? Lepas tu nak pergi solat tarawih nanti. Kalau dekat rumah sempat lah. Okay? Kalau siapa tarawih di rumah sempat. Maknanya lepas buka puasa, kemudian kita solat maghrib, nak tunggu solat isyak tu kan, kita baca. Itu sempat. Tapi kalau nak kejar ke masjid, solat tarawih berjemaah tu, memang tak adalah. Sebab dah bersiap nanti kan, nak pergi masjid, tak sempat. Okay, tak apa. Yang penting ikut kepada schedule masing-masing. Masa kita bagaimana. Kemudian solat isyak, lepas solat isyak, kerja tarawih kan, balik tu lepas tarawih boleh sambung baca Quran. Jadi gunakan setiap waktu tu selepas solat fardu kita baca Al-Quran. Kemudian waktu sahur sempat baca Quran? Sempat. Kalau bangun awal lah, sebelum kita sahur tu kan kita bangun awal sedikit, sebelum kita ni tahajud, kemudian kita baca Al-Quran sikit, baru kita masuk dapur, siapkan makanan untuk sahur. Yang penting dia kena usaha ya, bangun awal. Ataupun setiap kali ada waktu lapang kita, ikutlah masa masing-masing. Mungkin ada orang kata, pagilah Ustazah lepas duha saya nak baca Quran. Okey, Alhamdulillah. Boleh saja. Mungkin lepas zuhur kan, mungkin rasa macam nak rehat-rehat. Kadang-kadang kan lepas zuhur kita rasa ada masa sikit nak baca Quran, okey. Ataupun sebelum tidur, lepas balik tarawih tu, rasa sebelum tidur tu nak baca, okey boleh. Ataupun nanti bangun sebelum qiyam, kita nak baca sikit, ikut masa kita. Yang penting ya, saya kata gini ya muslimat, bila kita ni nak dekat dengan Al-Quran, dia mesti plan. Apa yang kita nak buat, kita mesti rancang, baru kita dapat. Kalau kita macam ambil sambil lewat, tak apalah nanti ada time baca lah. Kalau buat gitu memangnya tak jadi. Perlu ada letakkan bila masanya nak baca, ikut keselesaan kita, masa yang terluang kan, berapa kita target, gitu keadaannya. Okey, di sini, macam mana kita nak baca satu hari satu juzuk? Ni yang saya nak ajar ni. Okey, kalau kita buka Al-Quran, dalam Al-Quran ni satu juzuk, dia ada 20 halaman. Ataupun kita kata, kalau nak ambil makra', 8 makra'. Okey, jadi ada 20 muka surat kan, satu juzuk.
Bila ada 20 muka surat tu kita bahagikan ikut daripada solat subuh sampai solat isyak. Maknanya lepas subuh baca 4 muka surat, lepas zuhur baca 4 muka surat, lepas asar boleh baca 4 muka surat lagi, lepas maghrib boleh baca 4 muka surat, kemudian lepas isyak 4 muka surat, habis 1 juzuk 1 hari. Dia begitu. Kalau siapalah nak ambil 4 muka surat setiap kali selepas solat fardu. Ataupun kita nak ambil 10 muka surat. 10 muka surat ni maknanya lepas subuh tu kan, lepas kita sahur, lepas subuh kita baca 10 muka surat. Nanti lepas isyak malam tu balik tarawih 10 muka surat settle. 1 juzuk hari itu. Macam tu siapa nak ambil 10 muka surat. Jadi 10, 10, 20, 20 muka surat, 1 juzuk selesai. Kalau nak ambil makra' boleh juga. Makra' ni kita bagi 2, 2, 2. Makra' tu apa? Kalau lihat di slide saya ni saya letakkan. Nanti aku kata makra' tu apa benda? Dia macam ada bunga. Tu kan tepi ni. Okay. 1 juzuk ada 8 makra'. Bunga ni, tengok bunga ni. Maknanya kita stop dekat bunga tu. Jadi kalau saya kata 2 makra', pagi tu kita baca sampai pada sebelum masuk pada bunga yang ketiga tu. Contoh subuh tu, lepas subuh kita baca 2 makra'. Lepas zuhur kita baca 2 makra', lepas asar kita baca 2 makra'. Tinggal lagi 2 makra'. Itu terpulang nak baca lepas maghrib ataupun lepas isyak. Tapi bagi saya lepas isyak tu lebih senang. Sebab lepas maghrib kita kelam kabut. Okay, lepas buka puasa, kemudian ni nak kejar tarawih lagi kan. Jadi tinggal 2 makra' tu bawa lepas isyak. Maka 1 juzuk settle 1 hari itu. Ini caranya lah bagaimana. Dia tak maknanya kita kena duduk kan. Orang kata pulun gitu, duduk sampai 1 juzuk. Kalau gitu memang letih lah kita. Memang tertidur lah dekat situ, tak habis-habis ni bila aku baca tak game-game ni. Macam itu keadaannya. Jadi kalau kita bagikan macam ni kan, kita akan nampak benda tu mudah. Dia akan lebih jadi macam, oh nanti lagi sikit lah motivasi. Motivasinya ada kat situ. Oh tadi subuh dah baca 4 muka surat. Nanti zuhur ni saya nak kejar ni 4 muka surat lagi. Kemudian lepas asar 4 muka surat lagi. Kita jadi orang yang menanti tau untuk baca Al-Quran tu. Ini bagusnya kalau kita bahagikan. Kalau sekali jalan memang lengit. Okey, kalau sekali jalan dia memang syahid saya kata. Tak sampai-sampai, tak game-game, akhirnya malaslah aku baca, tak baca, tak habis-habis ni kan. Jadi gitu keadaannya. Tapi kalau kita bahagikan, kita akan jadi lebih selesa, lebih relax baca Quran tu. Okay, tak apalah, pagi lepas subuh 4, nanti kita buat kerja lain dulu. Lepas buat kerja lain, nanti lepas zuhur saya nak baca lagi 4 muka surat. Kita akan sentiasa dalam keadaan yang tak sabar untuk baca lagi 4 muka surat, 4 muka surat, 4 muka surat. Akhirnya selesai kita baca 1 juzuk dalam 1 hari. So begitulah keadaannya. Okay, saya bantulah ya untuk mereka yang rasa nak khatam 30 hari tu sampai 30 juzuk kan. Okay, kalau kata 1 hari nak ambil 2 juzuk, gandakan. Boleh? 1 hari nak ambil 2 juzuk tu gandakan muka surat. Contoh subuh tu 4 muka surat tu kan, baca 8 muka surat. Macam tu. Dia ganda-gandakan. Kalau ambil yang makra', maknanya 1 hari tu lepas setiap solat tu kita gandakan jadi 4 makra'. Baru boleh dapat 2 juzuk 1 hari. Jadi caranya cuma gandakan. Tapi siapa yang rasa tak mampu, tak apa. Baca 1 muka surat pun okey. Yang penting baca. Cuma saya nak pesan macam inilah. Dalam kehidupan kita sebelum kita mati, usaha ya, kalau boleh bulan Ramadan kita khatamkan Al-Quran. Tak kisahlah, kalau dulu-dulu belum pernah khatam tu kan kita usaha. Nikmat ya sebenarnya kalau kita dapat khatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Satunya saya kata bagus, sebab apa? Kita tak ada masa nak ngumpat orang lain. Sebab sibuk nak kejar baca Quran tu. Itu bagusnya. Kita tak ada masa tau nak fikir lain. Sebab nanti lepas zuhur nak baca lagi 4 muka surat kan. Tak sempat lah. Tak sempat nak fikir, tak sempat nak tengok TV, tak sempat betul. Dia tak sempat nak buat benda lain, dia akan fikir Quran saya macam mana. Dia gitu keadaannya.
Tak fikir macam member tu, member ni malam pakai baju apa terawih tak sempat nak fikir. Malam tu member sebelah jiran tu masak apa, aku nak balas apa, tak sempat. Sebab apa kita fikir nak habiskan 1 juzuk dalam 1 hari tu. Kita kejar tau. Ini sebenarnya saya kata bagus sebab dia akan jaga lisan kita. Bagusnya dia akan hadkan aktiviti kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Kita akan fokus pada satu bacaan Al-Quran ni dalam bulan Ramadan sehingga terhindar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin boleh menjerumuskan kita dalam dosa dan maksiat. Kerana kita sentiasa dalam keadaan yang kejar masa tu nak khatamkan Al-Quran ataupun nak habiskan 1 juzuk dalam 1 hari. Okey, nanti boleh lihat pada slide saya tentang makra' tu macam mana, mungkin di situ dia tak berapalah, tak apalah. Saya nak tutup perbincangan kita pada pagi ini sebagai satu motivasi juga supaya kita terus-terusan beramal untuk jadikan Al-Quran sebagai teman kita di bulan Ramadan, kan? Supaya dia bukan hanya teman kita di bulan Ramadan, tetapi kita boleh bawa teman ini di bulan-bulan lainnya. Jangan dah bulan puasa berteman dengan kuih tat pula. Mak dah bulan Syawal berteman kuih tat pula ya. Dah hari raya kan, yang teman kita kuih dan muih, wajib dan dodol, ketupat rendang, menjadi teman kita. Kita kalau boleh, sebab apa, kita dah praktik tau setiap hari dengan Al-Quran tu. So bila masuk bulan Syawal, kita nak Al-Quran terus-terusan menjadi teman kita. Jadi Nabi pesan pada kita begini, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran ini ialah pembela yang diterimanya syafaatnya. Tadi saya dah bacakan hadis, Al-Quran boleh datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi diri kita. Kemudian wa mahilun musaddaq. Al-Quran ini dia akan menjadi pendakwa yang diterima kesaksiannya. Maknanya Al-Quran nanti dia akan beritahu pada Allah, orang ni dia tak pernah baca saya ya Allah. Orang ni tak pernah pun sentuh saya baca Quran ni ya Allah. Mata dia tak pernah menatap saya ya Allah. Dan dia biarkan saya. Itu maksudnya dia akan dakwa kita dan dakwaannya itu Allah akan terima nanti di hari kiamat. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, ja'alahu man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran di hadapannya, maksudnya sebagai pembimbing kita, panduan kita yang kita baca setiap hari. Orang yang begini, Al-Quran itu akan bawa dia masuk ke dalam syurga. Namun sebaliknya, kalau kita jadikan Al-Quran di belakang kita, Nabi kata, وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ. Siapa yang jadikan Al-Quran di belakangnya, سَاقَهُ إِلَى النَّارِ. Al-Quran itu dia akan mengiringnya masuk dalam api neraka. Itu maksudnya tadi, bila Nabi kata, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran dia boleh berikan kepada kita dengan syafaat. Sebab apa? Al-Quran boleh bawa kita masuk dalam syurga. Al-Quran mahilun musaddaq, pendakwa yang Allah terima saksinya. Kenapa? Sebab Al-Quran itu juga dia boleh bawa kita masuk ke dalam api neraka. Kita nak jadi orang yang pertama tadi, yang menjadikan Al-Quran kita di hadapan, bahan bacaan kita setiap hari. Kalau kita boleh mula daripada hari ini, kita mula daripada hari ini supaya nanti Ramadan dia tak penat, kan? Tapi kalau rasa nak mula daripada 1 Ramadan, dipersilakan. Okey, atur masa kita supaya kita mementingkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Kerana itulah sunnah yang dibuat oleh Nabi SAW. Di kalangan para isteri Nabi juga mereka melakukan sedemikian. Dan juga di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat, ulama salafus salih, menjadikan Al-Quran sebagai teman mereka ketika bulan Ramadan. Mudah-mudahannya muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada anda semua dengan kekuatan untuk sentiasa berteman dengan Al-Quranul Karim, menjadikan bacaan Al-Quran ini sebagai satu bentuk pahala yang boleh kita peroleh sehingga menghantar kita ke dalam syurganya. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.